Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه. رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, insyaAllah pada malam ini kita akan melaksanakan tarawih kita yang terakhir. InsyaAllah. Okay, dan semoga esok adalah hari yang terakhir juga bagi kita untuk mengkhatamkan kitab tajwid ini insyaAllah. Baik, jadi insyaAllah pada hari ini seperti mana yang saya dah maklumkan kepada anda sekalian, kita akan cover bab hukum ra. Ra saja. Kerana hukum ra tu aja dah makan muka surat, berapa muka surat? 1, 2, 3, 7 muka surat. 7 muka surat yang membincangkan tentang cara membaca huruf ra dengan sama ada bacaannya ada dua. Sama ada bacaannya secara tafkhim, tafkhim tu maksudnya tebal, ra, okay, tebal, ataupun tarqiq maknanya tipis. Okay, jadi dalam dua keadaan ni jadi ada banyak-banyak senario dia. Okay, jadi itu yang kita akan mempelajarinya pada hari ini. InsyaAllah semoga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baik, kita lihat muka surat 51. Okay, 51. Dalam muka tilawati anda. Okay, tafkhim. Tafkhim, yang lihat kat sini perkataan tafkhim ini maksudnya tebal. Membaca huruf ra dengan tebal. Jadi dekat atas logo-logo ni semua, logo pula ada atas ni yang pertama dah dimaklumkan kepada kita keadaan-keadaan di mana ra tu harus dibaca dengan tebal. Okay, iaitu in general, formula in general, kalau ra tu baris atas, tebal. Baris atas dengan baris depan untuk tebal. Baris bawah untuk tipis. Okay, baris bawah untuk tipis. Jadi atas fathah dengan dhammah tebal. Jadi sama ada dia fathah satu ataupun fathatain ataupun tanwin dua di atas tebal, tanwin dua di depan tebal. Senang formula dia. Okay. So first formula ingat senang aja. Dan apa-apa ra mati sebelumnya baris atas. Ra mati sebelumnya baris depan. Semua tebal. Jadi yang penting asal usul dia ni, asal usulnya adalah baris atas dengan baris depan. Okay. Sama ada ran atau run ataupun dia huruf ra mati sebelumnya baris atas dengan baris depan. Maka pada ketika ini kita harus membacakan ra itu dengan tebal. Okey. Kita lihat bacaan di bawahnya. Heavy. Heavy. Jadi maksud sini kata tebal dengan heavy. Kita kat sini nombor 1, letter ra bearing baris atas, raja'a. Contohnya raja'a. Kita tak cakap raja'a. Ra ada dua cara baca, ra dengan ra. Okay. Jadi ni ra tebal, raja'a. Okay, kemudian baris depan. Yanzurun. Tu yanzurun. Kita tak sebut yanzurun. Memang automatically kita biar lebih mudah untuk sebut dia tebal. Okay. Kemudian yang berbaris dua di atas, cukron.
Syukron. Kita tak cakap syukran. Biasanya kalau tipis kita kena lebarkan sikit mulut kita. Syukran. Tu tipis lah. Syukron. Kan lain kan tengok apa tu raut mulut saya. Okay. Syukron dengan syukran. Jadi kalau ran tu tipis. Ron tebal. Okay. Jadi kemudian ra yang tanwin 2 nasrun. Nasrun. Kita tak sebut nas. Susah pun nak sebut tipis memang susah pun nas. Tak boleh pun nak sebut. Okey, kemudian baris mati sebelumnya baris atas. Maryam. 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 Okey, kemudian sebelumnya baris bawah unzur. Unzur. Okey, jadi ra dia tebal. Okey. Inilah dia keadaan-keadaan contoh apabila kita membacakan huruf ra itu dengan bacaan tebal. Okey. Okay, terus saya baca dekat bawah tu aja ya. Terus kita go through je dulu. Okay, seterusnya. Okay, ni apa ni pula ni? Okay. Okay, sekarang ni kan saya cakap formula yang utama tu adalah baris atas dengan baris depan. Okay, itu kita mesti nak ingat. Untuk tebal dia baris atas dengan baris depan. Okay, kalau dia baris bawah biasanya adalah tipis kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Okay, jadi antara keadaan yang tertentu adalah kat sini ra mati bertemu sebelumnya baris bawah. Okay, tadi dalam tafhim tu semua ra mati sebelumnya baris atas atau baris depan. Yang sini. Nampak kan? Kan? Tapi yang kat sini ni, dia tebal juga. Tetapi dia sebelumnya baris bawah. Okay. Macam mana ni pula? Kerana selepas dia tu, dia berjumpa dengan huruf-huruf isti'ala. Okay. Apa pula huruf isti'ala Ustazah? Huruf isti'ala ni ada 7. Okay. Ni isti'ala tu adalah sifat kepada huruf-huruf hijaiyah. Saya cakap dulu dalam mutajanissain mutaqaribain tu dia kata setiap huruf dia ada tempat keluarnya dan sifat-sifat hurufnya. Okay, maknanya sifatnya berangin, sifatnya tebal, memang naturally dia tebal. Jadi ini adalah 7 sifat yang naturally-nya dia adalah tebal. Kha, sa, da, ta, za, gha, qa. Kita semua macam tebal. Kita tak ada baca tipis. Kita tak ada baca kha, sa, da tu macam kan macam bapuk ke macam mana gitu kan. Jadi ni memang naturally baca tebal. Okay. Jadi so itu namanya isti'ala. Okay. Dia kata letter ra yang mati and previously is bearing baris bawah tapi followed by any of these isti'ala letters. Jadi isti'ala maknanya huruf tebal. Okay. Huruf-huruf yang sifatnya tu tebal. Jadi kalau anda nak merujuk kepada sifat-sifat huruf ini, boleh pergi kepada book 1. Boleh pergi book 1, kemudian lihat setiap page yang ada setiap satu huruf tu. Contohnya kalau kat book 1 dia akan mula dengan alif, ba, ta, saja gitu kan. Jadi dalam setiap satu huruf tu dekat bawah footnote tu nanti dia akan tulis macam mana tempat keluar huruf dia, kemudian sifatnya sekali dekat footnote. Jadi di situ anda boleh refer. Okay. Baik. Okay, jadi followed by any of huruf isti'la yang baris atas atau baris depan, okay, within one word. Huruf isti'la tu adalah huruf yang berbaris atas atau depan. Okay, maka kita harus membaca macam ini. Okay, contoh kita tak boleh baca mirsad. Mirsad. Tak boleh. Kerana dia memang naturally mulut kita akan sebut dia tebal. Pasal kita tahu yang ni kena tebalkan. Mirsad. Tu kan? Mirsad. Jadi awak jangan khawatir lah. Lama Ustazah dulu, masa sebelum kita belajar ni kan Ustazah, kita main baca je huruf ra. Sekarang ni dah belajar kena nak tengok tebal ke tipis. Tengok biasanya huruf hukum tajwid ni dia memang sebenarnya memang ikut tabi'i. Apa tu kita panggil kita punya citation of articulation of lidah kita. Okay, cuma ini jadi kita tahu dalam hukumnya. Dia berikan jadi hukum. Okay, mirsad. Kerana mungkin ada orang dia tertipis. Dia tertipis. Jadi tu dia nak kena betulkan lidah dia. Okay, mirsad. Tu kat sini. Kirtas. Kirtas. Irqah. Jadi awak mungkin kat dalam muka surat ni, apa yang awak boleh buat adalah awak
underline kan huruf-huruf dia. Pasal dia tak ada tu nampak kat situ, dia tak ada kasih tanda kan, dia suruh awak cari sendiri yang mana. Jadi awak boleh tandakan mirsad bagi contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Dia qirta. warnakan, Apanya Ira? dia warnakan untuk yang raw tu. Oh, dia warnakan Ya, macam yang Ustazah underline ni kan. Dia Semua kasih dia, warna. Betul. Okey. Bila saya dah scan ni tak nampak pula warnanya. Okey. Dia kasih warna yang color brown sikit gitu kan. Okey. Firqah. Okay, terima kasih Ira. Mirsad. Kan. Awak boleh underline lagi lah. Kadang-kadang kita tak perasan kan bila baca dia punya warna dia. Apa tu? Coklat dia. Kadang kita tak perasan. Okay, mirsad. Kemudian. Mirsad. Satu. Yang ini baca apa? Tebal sihrun. Ini baca tebal sihrun. Okay, jadi yang lain semua biasalah kalau orang semua baca tebal. Baik, seterusnya. Okay, jadi yang tadi kita tahu dia baris ra mati, sebelumnya baris bawah, tetapi huruf selepasnya adalah huruf-huruf yang tebal. Jadi automatik bacanya tebal. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, seterusnya. Lihat. Ada alif wasal tu, ada hamzah wasal, kemudian ra dia mati. Ra yang mati. Maka dia bacanya dengan tebal. Ataupun apa ni dia kata? Oh, sama juga. Ataupun dia hamzah wasal, ra dia mati tapi sebelumnya tu baris bawah. Okay, sebelumnya baris bawah. Jadi mungkin yang kat sini, dekat sini ni, belum awak tandakan kat sini, ini kalau di permulaan ayat. Yang pertama ni. Jadi yang ini yang pertama ni di permulaan ayat. Saya nak menulis ni. Okey. Di permulaan. Okey, kalau yang ir ni pula dia di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah. Jadi yang kat sini untuk contoh yang pertama irji'i. Kan? Jadi dia irji'i. Ingat formula kita irji'i huruf yang ketiga baris bawah, kita harus bariskan dia bawah. Irji'i. Okay, jadi seterusnya yang ni. Yang ni pula kerana huruf yang depan dia baris bawah. Okay, maka kita tebalkan. Afi qulubihim maradun amirtabu. Kita tak cakap, kita tak baca amir. Kalau nak tipis memang mulut kita ni, bibir kita ni kena lebar sikit. Kita tak sebut macam ni. Amir tabu. Tak. Kita agak tertutup. Amir tabu. Dengan kita tutup mulut kita, automatik kita tebal. Tapi kalau kita lebarkan mulut kita, jadi tipis. Ra tu jadi tipis. Okay? Jadi yang dekat sini, memang dia tertutup, jadi dia bacaan dengan tebal. Rabbirhamhuma. Rabbirhamhuma. Kita tak baca tipis. Rabbirham. Tak ada. Kan nampak macam kita macam kena paksa. Kita kena paksa mulut kita untuk tipis. Okay, itu dia untuk apa tu? Alif untuk ra yang mati sebelumnya hamzah wasal. Okay, seterusnya lagi. Yang tadi dia pun dah cakap kan, baris mati sebelumnya baris atas. Okay, sekejap saya nak refer balik, nak tengok apa perbezaannya. Mati sebelumnya baris atas. Okay.
Oh, okey. Baik. Jadi sekarang ni, minta maaf. Yang ini sekarang ni. Okey, sekarang ni tolong tandakan dekat tempat page ni adalah ini apabila berhenti. Apabila wakaf lah. Allah. Wakaf. Okey. Okey, ini adalah page untuk apabila wakaf. Pasal kalau awak tak tulis wakaf, kalau awak tak tulis ni untuk wakaf, nanti awak akan keliru dengan yang page yang pertama yang awal-awal tu. Kan dia ada cakap ra mati sebelum baris atas, ra mati sebelum baris bawah, baris depan. Padahal sebenarnya ini dia nak cakapkan apabila kita mewakafkan bacaan kita pada huruf-huruf pada keadaan ra macam gini, maka kita harus tebalkan dia. Jadi maksud dekat sini ni baris atas, kemudian kita nak wakaf. Jadi ini maksud dia maksud mati ni kat sini tolong tandakan. Maksud mati ni maksudnya kita nak mewakafkannya. Tandakan sini semua. Itu kita nak mewakafkan dia. Maksudnya dia adalah mati yang mendatang. Okey, mati yang mendatang. Mendatang tu maksudnya sebabkan kita yang buat dia jadi mati. Asalnya dia hidup. Macam mad arid sukun, tu semua kan yang mendatang. Okey. Jadi contohnya macam ni. Ini baris atas, kat ni tengok. Baris atas, kemudian ra ni kita nak matikan dia. Okey, ini untuk contoh yang pertama. Wal qamar. Wal qamar. Kan tebal. Kita tak cakap wal qamar. Kita tak buka mulut kita. Okey. Kita sebut wal qamar, ad-dubur, an-nar, al-umur. Jadi semuanya sebelumnya tu baris atas, baris depan. Baris atas, baris depan. Maksudnya ini adalah untuk mad tabi'i. Sebelum mad tabi'i itu sama ada alif atau waw. Sama alif atau waw. Okey, ni tandakan kat sini. Ni sebelumnya yang mad tabi'i. Ni banyak ni untuk kita wakafkan. Mad tabi'i. Okey. Selamat komputer sekarang ni apa tu boleh touch screen, jadi cepat sikit tulis. Kalau pakai mouse lagi lambat nak tulis ni. Okey, jadi saya adalah mad tabi'i. Jadi contohnya apa bacaannya? Yang kat bawah ni. Jadi awak boleh lihat untuk kat bawah ni kita baca kot. Kenapa dia kasih nombor 10, 11, 12 nak faham maksud dia. Oh, dia kasih nombor setiap satu. Biasa dia akan cakap row. Sekali ni dia tak cakap row pula, dia cakap nombor pula. Itulah saya nak tengok dia punya kaedah menulis dia ni. Jadi yang maksud, kita lihat. Jadi yang dia maksudkan dekat tempat yang mad tabi'i ni, kita yang boleh buat row dia. Ini adalah row yang ke macam tu. Ini satu. Oh, dia campur sebab tu dia tak cakap row. Itu satu. Lepas tu yang ini. Nur. Nar. Itu untuk contoh yang mad tabi'i. Untuk yang mad tabi'i alif dengan waw. Kemudian manakala yang untuk baris atas mati. Baris atas mati tu adalah contohnya seperti ni. Awak kasihlah tanda supaya awak nampak. At least awak faham ke saya bulatkan macam itu. Atas dengan depan. Jadi macam gini. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Alaihi min ajr. Ajr. Kan? Kita tak cakap ajr. Kalau nak tipiskan memang kita terbuka mulut kita. Panjangkan mulut kita. Khusr. Jadi ra dia tebal. Khusr. Nanti insya-Allah bila kita belajar tentang tipis ra, nanti awak kena dengar perbezaan antara menyebut huruf ra tebal dengan ra tipis. Jadi awak lihat kat situ, kita akan nampak actually dia punya basic formula untuk huruf ra tebal adalah baris atas dengan baris depan. Kan? Kebanyakannya adalah sama ada nanti ra mati sebelumnya baris depan atas, ra mati sebelumnya baris depan. Itu memang
kelaziman formula untuk ra tafkhim, untuk ra yang tebal. Okey. Cuma yang tadi je instant yang special instant aja ra mati sebelumnya baris bawah, tetapi selepasnya kerana huruf tebal. Huruf tebal pun baris dia atas dengan depan. Kan? Nampak tak kat situ dia mesti ada essence of baris atas dengan baris depan. Baru menjadikan ra tu tebal. Okey? Enggak awak dapat insya-Allah. Jadi dengan kita belajar huruf ra, tafkhim dengan tarkik ni juga masya-Allah indahnya Al-Quran ni, macam-macam cara ra pun nak kena cara tebal, tipis ni dia dapat kayanya ilmu Al-Quran. Okey, dan yang terakhir tak silap saya ni. Yang terakhir dalam bab ra tafkhim adalah huruf khas iaitu Mesir. Mesir ni khas dalam huruf dia khas saja. Misr. Kalau nampak huruf Mesir mesti tebal. Jadi masya-Allah mungkin mesti ada kelebihan kenapa Mesir tu disebut dalam Al-Quran kan. Kerana kalau saya masa dulu saya belajar di Mesir, orang kata ustaz-ustaz semua cakap ini dia adalah bumi Anbiya, bumi banyak para nabi-nabi berkisah kat dalam bumi Mesir. Antaranya Nabi Musa dengan Firaun. Ada lagi apa? Ada few nabi yang mana mereka ni dapat sampai kepada ke negeri Mesir. Jadi Mesir ni kita lihat Nabi Yusuf jadi menteri dekat negeri Mesir. Jadi kat sini Mesir ni terdapat banyak disebut dalam berapa banyak 1, 2, 3, 4, 5. Saya lupa pula nak confirmkan berapa banyak kali sebutan Mesir dalam kalau betul-betul ke apa yang Ustaz pengarang ni tulis hanya 5 saja dalam Al-Quran. Sekejap saya cek. Saya cek sekejap je. Mesir. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin 5. Mungkin Ya. Inilah dia 5 tempat dalam Al-Quran di mana Mesir itu disebut. Kalimat Mesir. Negeri Mesir itu disebut. Maka ketika ini hendaklah kita menyebut Mesir itu dengan tebal. Misr. Saya baca yang nombor 2 ni وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. Itu contoh dia. Ataupun untuk nak mudah ingat, kita tengok Misra tu, ra dia tu dah baris di atas kan. Okey kot, senang kot nak ingat. Macam gitulah lebih kurang. So far kerana huruf ra yang tipis tak ada yang kena baris atas huruf ra-nya. Jadi yang terakhir adalah perkataan Mesir. Yang harus ditebalkan. Baik. Sekarang ni kita pergi kepada huruf hukum ra yang harus dibaca dengan tipis. Jadi tarqiq maknanya bacaannya harus tipis. Jadi kita boleh ingat dalam Al-Quran banyak yang tebal, tipis tak banyak. Senang formulanya macam gitu. Jadi kita fokuskan dekat tarqiq saja. Kerana tarqiq 2 page saja. Tak banyak. Betul kan 2 page? 2 page pula. Banyak Sekejap. 1, 2, 3, 4. 4 page. Boleh tahan juga ya. 4. 4. Baik, sekarang ni pertama. Baik. Lebih senang nak ingat tarqiq kerana tarqiq ni dia untuk baris bawah saja. Jadi tadi seperti mana saya ulangi sekali. Tafkhim, baris yang utama adalah baris atas dan depan. Manakala tarqiq, baris utama untuk ra yang harus kita baca dengan tipis adalah baris bawah. Baris bawah. Itu dia punya
formula dia. Jadi senang nak ingatnya gitu je, baris bawah. Okey, jadi bawah sama ada 2 di bawah atau mati sebelumnya baris bawah. Mati sebelumnya baris bawah. Okey. Kecuali yang mana tadi kita baru belajar di baris bawah tapi selepas dia huruf isti'ala, huruf-huruf yang kita kena tebalkan. Maka pada ketika itu barulah kita baca tebal. Okey. Yang tadi tu satu just special case saja tu yang tadi. Kerana huruf sebelepasnya adalah huruf tebal. Okey, baik. Jadi kita baca dia punya instruction kat bawah dia dulu. Okey. Read row with light. Row 1. Okey. Letter ra bearing baris bawah. Okay, yang dibaca tipis. Row 2 until 4, letter ra mati and the previous letter bearing baris bawah. Okay. Row 5 and 8, letter ra and the previous letter bearing kenapa dia sama? Baris bawah juga. Ni sama ya? Ke saya baca. Dia baris. Baris bawah juga. Okay. Row 5 and 8. Tengok ni 5 dan 8. Kemudian yang terakhir. Followed by none of these isti'ala. Tu kita cakap tu. Dengan syarat dia, huruf ra mati sebelumnya baris bawah. Hendaklah selepasnya bukan daripada huruf-huruf isti'ala yang mana seperti mana yang kita dah baca dekat huruf tafkhim tadi. Okay, dekat ra tafkhim tadi. Okay, within one word. Okay, baik. Lihat bacaan dia. Row 1. Row 1 untuk baris bawah. Okay. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Cuba awak perhatikan mulut saya. Okay, belajar tajwid ni memang guru dia tak boleh malu, anak murid dia tak boleh malu. Mesti nak kena tengok mulut, gigi, memek muka. Sama juga nak belajar makhrajal huruf. Kalau awak belajar tempat keluarnya huruf, sifat huruf, memang facial reaction is very important. Very important. Okay, jadi kat sini yang pertama ni tebal, ra ni tebal. Yang kedua ni tipis, ketiga ni tipis. Okay, jadi yang tipis ni 2. Manakala yang ni tebal. Okay. Okay, perhatikan mulut saya. Awak akan nampak perbezaan apabila saya sebut ra yang tipis. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Nampak? Kan? Maksud mulut saya tu terlebar sikit. Kan? Bila kita sebut ra tipis, kita automatik mulut kita akan lebar sikit. Okay, itulah dia perbezaan antara menyebut huruf ra tafkhim dengan ra tarqiq. Okay. InsyaAllah automatik memang kalau kita baca pun memang kita akan baca tipis insyaAllah. Okay. Kemudian yang kat sini. Tipis. Okay. Saya nak tanya, alif ni baris apa ni kalau saya nak start baca? Usbir ke isbir? Isbir. Isbir. Alhamdulillah. Terima kasih. Isbir. Isbir. Bir. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawud zal aid. Yang ini tebal. Wazkur isbir bir. Okay. Innahu awwab. Okay. Kemudian kat sini. Mana ra yang tipis dia sini? Yang row number 2 ni. Innahu ala raj'ihi ni tebal. Laqadir. Yang sini. Laqadir. Betul tak? Dia cakap kat sini. Jadi ni mungkin maksudnya wakaf. Okay, jadi kat sini dia kata kalau selepasnya tu kita nak wakafkan, okay, kat sini baris bawah. Dia baris bawah, sebelumnya baris bawah dan selepasnya ra sama ada yang kita nak mewakafkannya. Kita mesti tandakan yang kita nak wakafkan dia. Okay, macam gini. Jadi dalam qadir ni kita nak wakafkan ra ni.
Okay, memang pada asalnya tu haraf baris depan, tapi sekarang ni sebelum dia tu baris bawah. Dan kita nak menghentikan bacaan kita. Okay. Okay, kejap saya nak patah balik dekat tafhim yang kita wakafkan tu. Oh, ni apabila wakaf. Kan? Bezanya antara yang tadi, tarkik tu adalah kalau tafhim kita nak wakaf ni tapi sebelumnya tu baris atas dengan baris depan. Okay? Baris atas dengan baris depan, maka kita baca tebal. Tapi sekarang ni, sekarang ni kita nak wakafkan bacaan ra kita, tapi sebelumnya baris bawah. Okay? Automatik ra dia tu akan baca, kita akan baca dengan tipis. Okay. Yang ni saya padam, yang ni bukan. Okay, yang ni tebal. Kalau tebal saya buat dekat atas. Jadi tak confuse. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Kan? Automatik pasal sebelum ni baris bawah, kita kena sebut tipis. Sebaris bawah. Jadi ra je pun ikut tipis. Cuba awak try sendiri, awak baca. Awak punya lidah nak tebal ke, awak punya lidah nak tipis bila awak sebut ra. Nak make sure awak punya lidah tu betul. Naturally betul. Cuba awak baca sendiri. Laqadir. Laqadir. Dir, mulut terbuka sikit. Sarair. Okay, menunjukkan ia tipis. Sekejap Okay, baik. Seterusnya. Okay, kita tahu untuk wakaf. Jadi awak kena tuliskan salah satu pada ni untuk wakaf. W for wakaf. Okay. Kemudian, row yang berikutnya. Mana tanda dia? Ni. Satu mati di tengah kat sini kan. Ni kan ada dua kan? Ni kan ada dua. Jadi satu adalah dia mati di tengah perkataan. Lagi satu dia mati sebabkan kita nak wakafkan bacaan. Okay. Harap tandakan kat situ. Pertamanya mati memang dia semula jadi memang dah mati. Satu lagi kalau kita wakaf tu jadi dia mati mendatang. Okay, jadi seperti yang amtir ni adalah mati memang dia originally memang ra yang mati sebelumnya baris bawah. Okay. Okay, dan dia cakap kena pastikan sebelumnya tu bukan, lepasnya bukan huruf-huruf isti'la. Okay. Sekejap, huruf isti'la. Okay. Jadi kita lihat kat sini selepasnya ain. Jadi ain bukan huruf-huruf isti'la. Huruf isti'la adalah ghain. Ghain. Okay, ain bukan huruf isti'la. Okay, jadi bacaannya tipis. Min indika fa'amtir alaina. Fa'amtir alaina. Okay, baca dengan tipis. الذين يرثون الفردوس. Firdaus. Kita tak baca tebal. Contoh. الذين يرثون الفردوس. Kena frontkan mulut sikit. Sebenarnya Firdaus. Macam ringan-ringan kan aja sebutan ni tu kan. Firdaus. Okay. Ini semua dia huruf selain daripada huruf isti'la. Okey, ra yang mati sebelumnya huruf. Ra yang mati sebelumnya baris bawah dan selepasnya bukan huruf isti'la. Okey, itu je formulanya. Ya Fir'aun. Fir'aun. Fir'aun pun baca lembut. Tak baca tebal. Okey. Miryatin. Yang ni tebal. Rabbihim. Okey. Alhamdulillah. Dah faham muka surat ni? Okay.
Okay, dah faham ya muka surat ni dekat atas ni. Saya ulang lagi sekali. Ra tarqiq. Okay, dia punya min baris adalah baris bawah. Okay, ataupun baris dua di bawah. Ataupun huruf ra itu mati sebelumnya baris bawah. Okay, yang di mana selepasnya tu bukan huruf isti'la yang 7. Kerana kalau isti'la yang 7 selepasnya harus dibaca dengan tebal. Dan yang terakhir adalah ra tu kita nak matikan ataupun kita nak wakafkan bacaannya dan sebelum ra itu adalah baris bawah. Okay, jadi dengan awak clarifikan dekat atas punya formula ni, insya-Allah senanglah untuk awak nak rujuk. Okay, yang paling penting tu kita nak boleh faham baca dia punya formula dia. Okay, kalau kita dah faham formula dia nanti senang nak apply. Okay. Boleh ya, saya teruskan. Okay, sekarang ni. Tadi dalam ra tafkhim kita pelajari bahawa mad yang kita harus baca tebal sebelum ra adalah alif dengan waw saja. Kalau awak perasan, boleh saya rujuk supaya awak perasan. Okay, ni yang saya cakap mad tabi'i, nampak? Mana nak kasi nampakkan dia? Kasi nampak warna. Ni dia. Nampak tak? Okay. Ra yang sebelumnya tu adalah mad tabi'i tapi untuk alif dengan waw. Sedangkan ya tak ada. Kan kita tahu mad tabi'i ada mesti ada 3. Alif, waw, ya. Okay, sekarang ni alif, waw saja. Ya-nya tak ada. Dari mana ya dia? Oh, ya-nya dimiliki oleh tarkib. Okay, ni dia. Okay, ni dia. Salah. Ni. Baris bawah, sebelumnya ya. Yang kemudian kita nak wakafkan. Biasanya nanti untuk wakafkan. Jadi sekarang ni sama ada dia baris bawah atau dia baris atas. Baris atas ni kalau awak ingat lagi dia adalah hukum madlin. Madlin, ingat madlin. Dia waw. Madlin tu adalah waw atau ya yang mati. Okay, kemudian sebelumnya baris atas. Okay, tapi yang kat sini kita tak ambil dia punya waw. Kita ambil waw ya-nya saja. Ini semua dekat untuk kita nak wakaf. Tolong tandakan lagi. Ini untuk wakaf. Okay, untuk wakaf. Ini semuanya di akhir bacaan. Kan banyak dalam Quran akhirnya dengan ra. Okay, kadang satu surah tu semua akhirnya dengan ra. Cantiknya bahasa Arab tu Allah pilih. Macam kita nak buat pantun, belakangnya mesti A. Macam itu. Jadi, bacaan ni kena tipis. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ra dia tipis. Kita tak baca cakap qadir. Kalau tebal nak kena mulutnya moncong qadir. Dah maaf sekejap aja, sekejap. Dua. Kita jaga anak sepupu hari ni, jadi itulah baby dah bunyi. Okey, baik. Sekarang ni, terusannya tu kan, nasir. Tu, qawarir. Jadi ingat, apa-apa kalau akhiri dengan ya, semuanya tipis. Sama ada sebelum ni baris bawah atau sebelumnya baris atas. Okay, senang. Kita nak ingat formula tu. Okay, awak boleh tanda kat sini apa-apa. Kalau tak nak wakafkan sebelumnya ya, okay, adalah sebelum ra itu adalah ya. Semuanya bacaannya dengan tipis. Ini untuk tayr. Wa tayr. Wassulhu khair. Okay. Kalau ini tebal ke tak? Ini tebal. Ta'amaluna khabira. Kalau kat sini, adakah ini termasuk dengan formula yang kat atas? Tidak. Kerana dia memang ya, tapi dia ada atas ni. Dia ada atas apa saya cakap ni? Ada alif. Okay, ada alif yang mana tanwinnya di atas. Okay.
Okay, jadi formula ni bukan kita tengok kat ya ni, kita tengok dekat kalau dia ron, memang kita kena baca tebal, ron. Kan tadi formula yang tafkhim pada muka surat pertama tu, 51, kan muka surat 51 tadi tu, kan apa-apa yang ra, dua di atas ada alif, harus baca tebal. Khabiron. Jadi kalau kat sini boleh kita wakafkan dia jadi khabira. Ra. Kita tak cakap khabira. Tak ada, Okay. Supaya awak jangan confuse. Okay, jadi kat sini, kalau kita nampak ya, tetapi dia tu dia ada alif dan tanwin di atas, tak jadi dia nak jadi tipis. Kalau dia tak ada alif dekat atas ni, ke bawah sangat ni. Okay, kalau dia tak ada alif kat sini, saya tutup. Okay, kemudian dia jadi run lah. Kerana kalau nak jadi dua di atas, mesti ada alif. Okay, kalau tak, baris ni tak boleh jadi. Okay, kena jadi habirun. Ya, kalau khabirun baru dia kata ta'amaluna khabir. Kan? Kalau dia jadi run lah. Tapi kalau dia jadi ron, dah jadi tebal. Boleh faham Boleh InsyaAllah. Okay. InsyaAllah senang aja ni. Yang penting dia memang ikut natural kita. Yang penting banyak-banyak formula yang awak mesti ingat. Kalau ra yang tebal, barisnya dua. Apa baris dia? Atas dan depan. Ra yang tipis, barisnya satu. Iaitu baris bawah. Itu saja. Banyak-banyak formula kita belajar. Ini basic formula awak tak boleh nak lupa. Tafkhim, atas dengan depan. Kalau yang ra nak ditipiskan, barisnya bawah. Jadi sama ada mati sebelumnya baris bawah. Semua dia kaitan dengan baris bawah. Ataupun kalau kita nak tambah sikit second stage untuk hafal. Untuk mat tabi'i, apa-apa huruf ra yang kita nak akhirkan bacaan, ni yang paling banyak kita pakai lah. Kita nak wakafkan bacaan kita, nampak ra tu kita nak berhenti, tapi sebelum tu kita tengok mat tabi'i dia tu, dia alif ke waw ke ya. Kalau mat tabi'i tu alif waw dengan ya, alif dengan waw, maka kita baca tebal. Kalau mat tabi'inya adalah ya, maka kita baca tipis. Okay, ni dua formula. Sangat penting. Okay, yang mana banyak akan kita apply dalam membaca Al-Quran. Okey, seterusnya. Okay, ni ra tarkib adalah ra yang mati sebelumnya baris bawah. Kemudian diikuti, plus tu maknanya diikuti dengan huruf-huruf. Apa ni? Huruf-huruf selepas ni. Apa ni? Huruf-huruf ni bukan huruf isti'lah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huruf isti'lah. Okay, saya baca. Isti'lah. The previous bearing followed by any of these isti'lah letter within within 2 words. Okay. Okay, kenapa dia taruh plus kat sini? Jadi baru saya faham. Okay, kita mesti nak faham ni kunci kata dia. Okay, boleh kita refer balik dekat tempat apa tu page apa tadi? Sekejap saya tengok dulu. Surat 52 ke? Go back to page 52 Okay. Kan awak hari ni. Saya patah balik, pergi balik, patah balik, pergi balik. Tengok skrin ni pening. Okay, sini. Ada persamaan dengan macam ada persamaan dengan yang ni. Okay. Kan kat sini dia kata ra, cuma kat sini dia tulis ra mati sebelumnya baris bawah, kemudian diikuti dengan huruf isti'lah. Okay. Dengan huruf isti'lah. Tetapi bezanya apa dekat sini? Beza kat sini adalah ini bertemu within one word. Dalam satu huruf. Maksudnya dalam satu perkataan tu ada ra mati sebelumnya baris bawah, dengan dalam satu perkataan tu juga ada huruf isti'lah tu. Manakala kat dalam tarkib ni pula, dia kata, okay, kata balik, muka surat 58. Okay, kita baca kat bawah dulu. Row 1 until 3 is letter ra and the previous letter bearing kasrah, baris bawah, followed by any of this isti'lah letter yang 7, isti'lah hanya 7, within 2 words. Ni yang awak nak fokus. Within 2 words.
Dekat bawah pula. Okay, within 2 words. Okay, maka ketika itu ra-nya tu dibaca dengan tipis. Okay. Kemudian satu lagi, ni ada 2 formula kat sini Ada 2, dia slash kan ni ada 2 formula. Yang satu, yang lagi kedua adalah kita nak wakafkan huruf ra ni. Sebelum huruf ra ni ada tanda mati, kemudian baris bawah. Okay, yang penting formula tu baris bawah ra ni kita nak berhentikan bacaan, nak wakafkan bacaan kita. Okay. Contohnya, okay, kita tengok kat sini. Yang pertama, mana huruf ra dia? Ni. Ra mati, sebelumnya baris bawah. Tapi selepasnya adalah huruf qaf yang isti'la. Kita baca dia tipis. Okay. Au anzir qaumaka. Anzir qaumaka. Okay. Sekejap saya nak patah balik dekat sini. Sorry. Yang ini. Yang ni. Dia seolah-olah macam ini je. Macam formula yang ini. Ra mati sebelumnya baris bawah. Yang penting dia bukan huruf-huruf selepas dia tu bukan huruf-huruf isti'la. Kan? Sini dia cakap kat sini tu sebab tu dia cakap. Ra mati sebelum baris bawah tapi followed by none of these isti'la letter within 1 words. Saya rasa macam ini macam boleh macam ulangan wallahu alam Dalam pandangan saya yang page tadi tu macam diulang pasal dia dah re-emphasize kat sini. Okay? Jadi mungkin dia keluarkan, yang ustaz ni nak keluarkan untuk sebagai lebih pemahaman kepada kita. Okay. Ke sini, sekejap, sorry. Ke sini satu word, sekejap nak to be confirm. Sorry, yang ini satu word. Non followed by this isti'la letter. So ni dalam satu perkataan. Okay. Confirm, ni dalam satu perkataan. Baris bawah sebelumnya dal. Okay, contohnya. Kan? Ini dalam satu perkataan. Okay. Maaf, saya lah yang salah mentafsirkan. Betul. Okay. Jadi kat sini tolong tulis. Ra yang mati ini adalah yang selepasnya tu dalam satu kalimat dia tak bertemu dengan huruf isti'la. Dan satu kalimat. Okay, manakala yang tadi adalah dalam 2 kalimat. Dalam 2 perkataan yang berbeza. Okay, awak boleh tanda. Jadi tolong tandakan dalam surat yang ini agar awak nampak perbezaannya. Okay, yang saya tandakan warna biru, biru pula, purple ni. Jadi ini adalah dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat, okay. Dalam satu kalimat tak ada yang tak berjumpa dengan huruf isti'la. Jadi awak boleh faham maksud dia yang kat bawah tu. Okay, followed by non ataupun awak boleh sebut terus kat sini lah in one. In one word. Macam itu. Okay, supaya awak tak nampak seolah-olah macam ada repetition. Sebenarnya memang tak ada repetition pun. Okay. Okay, jadi yang tadi ni, ni baru dalam 2 kalimat. Maka dalam 2 kalimat dia jadi tipis. Okay, kalau 2 kalimat dia jadi tipis. Anzir, zir. Okay, lagi. Wala tusa'ir khaddaka. Walaupun kha ni kalimat isti'la. Tapi kita baca dia tipis pasal dia dah pisah daripada kalimat lain. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Okay. Wala tamshi fil ardi maraha. Tebal ke tipis? Awak rasa saya baca? Fil ardi maraha. Tebal. Ya. Yeah. Okay, baca tebal. Okay, keyword dia apa? Baris sebelum dia baris atas. Okay. Okay, jadi itulah dia. Okay, itulah dia dengan yang akhir tu. Yang dia akhiri dia kata apa? Kita nak wakafkan bacaannya. Kemudian sebelumnya tu macam ini. Ini adalah sekarang ni yang kita nak wakafkan bacaan dia. Okay. Jadi
sihr. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Sihr. Dzikr. Lidzi hijr. Okay. Itu dia bacaannya. Syi'r. Itu formula yang kedua dia. Okay. Boleh faham InsyaAllah. Baik. Ini yang terakhir. InsyaAllah. InsyaAllah ni yang terakhir. Baik. Ra, firqun, qirtun. Okay. Boleh kata kat sini. Dia kasih perkataan-perkataan dia. Kita baca dulu di instruction. Row 2, letter ra sukun and the previous letter bearing kasrah followed by any of isti'la letter with dengan barisnya bawah. Okay. Followed by any of isti'la letter bearing baris bawah atau baris dua di bawah within one word. Within one word. Jadi maksudnya buat istilah ni aja dia. Yang satu word lah, yang dua word lah, yang satu word mesti barisnya atas lah, baris depan. Jadi sekarang ni satu word, macam yang dekat tafkhim tadi, satu word. Tetapi yang dekat tafkhim tu adalah huruf isti'la'nya tu baris atas dengan depan. Tapi sekarang ni huruf isti'la'nya baris bawah. Okay. Bezanya kat situ. Okay, maka kita bacanya kita bacanya tipis. Row yang keempat, ra mati dan previous letter is bearing baris. Bearing sukun and kasrah only when kasrah followed by isti'la letter. Isti'la letter with sukun followed by rin. Apa dia cakap ni? Apa dia cakap? Row 4 sekejap. 1, 2, 3, 4. Ni. Okay. Jadi row 4 dia cakap ra sukun and previous letter bearing sukun and kasrah. Okay. Only when kasrah followed by isti'lah letter. By isti'lah letter with sukun followed by rin. Adakah dia nak cakap dekat sini isti'la ini huruf ta. Ta ni huruf isti'la kan? Ya, ta ni huruf isti'la. Sorry. Ni nampak dekat saya nak tujukan dekat ta ni sebenarnya. Okay. Qitr. Tapi sebelumnya tu baris only when kasrah followed by isti'la letter with sekarang betul insya-Allah. Okay. Terfahaman dia. Followed by ra yang baris bawah. Okay. Okay, sekarang ni isti'la dia ke depan pula. Okay, isti'la ke depan tapi dia mati sebelumnya tu baris bawah. Okay. Jadi ain mana? Wa asalna lahu ainal qitr. Qitr. Ainal qitr. Okay. Okay, kemudian yang terakhir row 5, row 6 until 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 until 8 ni, 6 until 8. Okay. Letter ri originally had ya after it. Originally have ya after it. Yang ini mesti nak kena tahu bahasa Arab lah. Tapi yang penting awak ingat je dia baris bawah je senang. Okay, dia kata original tulisan ini adalah pada asalnya dia ada ya. Tapi ya tu telah dibuang. Maksudnya pada asal huruf asri ni, okay, ni senanglah yang dekat sini Yasri adalah begini. Okay, nuzuri.
Ada ya. Original dia. Original tulisannya ada ya. Tapi dibuang. Dibuang ya-nya, maka ketika itu harus dibaca dengan tipis. Maka harus dibaca dengan Fa'asri. Tapi insya-Allah lah, kita ni bukannya tahu bahasa Arab Ustazah, nak tahu dia punya asal usulnya, yang penting awak tengok roh dia baris bawah, tipis lah tu. Kan? Roh dia tu mesti baris bawah. Kecuali ketika yang macam gini lah, mungkin nuzur. Mungkin kalau macam gini, kita nak wakafkan dia, kita mungkin tak perasan sebelumnya baris mati. Sebab tu dia kasih kalimat-kalimat. Sebab tu mungkin Ustaz ni, kenapa dia keluarkan kalimat-kalimat ni, mungkin antara ni lah dia, antara kalimat-kalimat ni yang special sikit. Jadi dia taruh dekat atas ni, formulanya tu adalah dia punya perkataan dia. Perkataan-perkataannya. Within one word. Jadi yang kat sini within one word, jadi dia adalah ra baris bawah, ra mati sebelumnya baris bawah, kemudian diikuti dengan huruf isti'la yang huruf isti'la yang berbaris bawah ataupun berbaris sukun gitu. Dua di bawah. Maka dibaca dengan tipis. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كل فرق kan kita tak baca firqin kan, otomatik kita baca tipis. وأسلنا له عين القطر. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون والليل إذا يسر. Bila kita mewakafkan huruf ra, mesti nak bunyi ra dia sikit aja bunyi dia. Dia bukan echoing tapi mesti nak ada bunyi dia sikit. Idza yasr. فكيف كان عذابي ونذر. Jadi ra ni memang ada masalah bagi ada orang yang tak boleh nak sebut huruf ra. Dia tak boleh sebut. Dia panggil ra. Dia memang ada orang memang naturally. Sebenarnya latihan sebenarnya dengan banyak melatih, orang yang macam tak boleh sebut ra tu insya-Allah dia boleh sebut sebenarnya. Kena banyak latih. Jadi ada macam mana cara latihan saya tak tahu macam mana nak cakap, tapi dulu ustaz saya tu dia suruh latih, dia suruh ambil ice cream stick dekat tengah-tengah lidah tu, dia suruh tekan ke bawah, kemudian awak sebut ra macam gitu. Wallahu a'lam lah dulu lah. Ada yang tak boleh sebut. Kan ada yang memang ra ni memang kita panggil ada bahagian orang boleh sebut. Jadi kalau budak-budak boy kalau main tembak kan dia punya gitu kan, dia main tembak-tembak gitu kan. Tapi ada orang tak boleh nak sebut kan ra dia. Tapi sebenarnya insya-Allah memang selagi kita boleh latih, kita latih lah. Kan kalau memang dah tak boleh nak buat apa-apa nak macam mana. Tapi ada sebahagian ustaz yang mengatakan bahawa boleh kita praktis sampai dia boleh jadi ra betul. Okey. Tapi mungkin ada yang dah praktis tak boleh, tak apalah, Allah Maha mengetahui. Baik. Jadi alhamdulillah, insya-Allah itulah dia 7 muka surat berkenaan dengan huruf ra. Okey. Alhamdulillah. Rasa takut tak lepas ni nak baca ra? Jadi yang penting awak kena tukarkan rasa takut tu kepada masya-Allah, kayanya ilmu pembacaan Al-Quran ini. Tu satu tu awak nak letakkan. Dan kalau awak dah selitkan macam itu, insya-Allah awak akan rasa akan rasa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikra fahal min muddakir. Allah tu dah mudahkan. Jadi tadi seperti mana yang saya cakap,
hukum tajwid ni adalah ikut kita punya kebiasaan lidah kita. Macam naturally, kalau kita tak force mulut kita, automatik kita akan sebut lembut, tipis, tebal. Okay? Cuma jadi ulama tu memformulakan dia. Jadi maknanya memang kebanyakan orang-orang tu boleh menyebut ini dengan tebal, boleh satu lagi boleh menyebutkan dengan tipis. Sama juga dengan Allah sebenarnya. Kan? Allah tu kalau nak sebut Allah yang tebal, sebelumnya baris atas, baris depan. Kalau awak ingat formula dia. Jadi saya ingat sebenarnya ra, tarqiq dan tafhim ni semua sama juga dengan hukum lafazul jalalah yang kita dah belajar. Yang huruf Allah, kita sebut Allah Bismillah. Okey, baris tu baris bawah. Jadi automatik Allah dia kita baca tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Tipis. Melainkan kalau ada orang tu dia terforcekan ataupun dia dah force lama jadi dah terbiasa. Jadi kita akan sebut Bismillah. Dia akan jadi tebal. Jadi kalau dia terbiasa je selalu, memanglah dia akan rasa memang terbiasa lah saya sebut tebal. Jadi itu pasal dia data membiasakan lidah dia, jadi lidah dia dah spoil. Okay, jadi insyaAllah jangan kita khawatir. Jadi hari ini saya rasa kita tak dapat nak praktis bersama. Kerana sebab-sebab tertentu, ada baby. Dia dah menunggu dekat depan saya ni. Okay, insyaAllah jadi anda boleh latih di rumah masing-masing. Okay, insyaAllah esok hari terakhir. Okay, insyaAllah kita akan nanti bila kita akan berjumpa dengan huruf ra pada ketika itu, kita praktis sekali huruf ra-nya. InsyaAllah. Okay. Baik, jadi insyaAllah kita doa. Semoga Allah beri kita kekuatan untuk kita khatam esok. Okay. Esok pun satu cabarannya adalah, bukan cabaran apa, dalam kita nak menyebutkan huruf-huruf yang di awal surah, di mana awal surah tu adalah huruf, apa dipanggil? Huruf-huruf macam alif, lam, mim, yasin. Itu pun ada formula dia yang awak kena belajar. Okay. Mungkin pada asalnya, contohnya bila kita tak tahu, nampak macam senang je baca ni. Kalau tak ada gelombang, kita baca. Tapi sebenarnya kalau orang kita nak belajar, kita nak mendalami, dia ada formula dia. Maknanya contohnya, jadi kalau awak tahu formula tu, kalau Al-Quran tu dia tak ada kasih tanda panjang, Yasin dia tak ada kasih panjang, awak boleh tahu mana satu panjang, mana satu pendek. Okay, insyaAllah. Semoga Allah beri kita, Allah mempermudahkan kita untuk mendalami ilmu Al-Quran, agar kita selain daripada kita dapat memperbaiki bacaan kita juga menyedari bahawa betapa indahnya, betapa cantiknya, betapa luasnya ilmu Al-Quran itu sendiri. Ini hanya satu bahagian daripada ilmu bacaan. Banyak lagi bahagian-bahagiannya, ilmu cara menulisan, ilmu cara tulisan ni pun ada macam-macam. Ada yang tak terbuka, ada yang tak tertutup, macam-macam dah ilmu Al-Quran ni. Kita baru hanya khatam sedikit saja. Satu titik aja daripada lautan ilmu Al-Quran. InsyaAllah. Okay, dengan itu, kita tutup majlis kita dengan bacaan doa selepas membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Dengan tarawih terakhir malam ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Jangan miss. Okay. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.